Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nohajar binti Jaya, Raqamut Talabah Sifun Khomsah Sifun Sifun Khomsah Sittah min Faslu Khomsah Si. Dalam video kali ini, saya ingin menunjukkan hasil terjemahan saya dan menceritakan serba sedikit strategi terjemahan yang telah saya lakukan dan apa masalah yang saya hadapi semasa menterjemah dan cara saya menyelesaikan masalah tersebut. Ini merupakan hasil terjemahan saya. Pada minggu kelima, Ustaz telah memberikan kami tugasan untuk menterjemah sebuah akhbar yang berkaitan dengan ekonomi. Kami telah mendapat tajuk Az-Zahaba Yartafa'a wa Tabatu' fi At-Ta'afa Al-Iqtisadi yang diterjemahkan sebagai emas semakin meningkat dan pemulihan ekonomi semakin menurun. Pada awalnya, seperti biasa, saya akan membaca keseluruhan teks dari awal sehingga akhir dan kenal pasti sama ada teks akhbar tersebut adalah perkara yang telah lepas atau sedang berlaku atau akan berlaku. Untuk teks akhbar kali ini, saya dapati bahawa akhbar ini adalah perkara yang telah lepas kerana setiap perenggan dimulai dengan fi'al madi. Selepas itu, saya akan kenal pasti adakah terdapat struktur ayat yang perlu saya ubah atau tambah atau buang. Selepas itu barulah saya akan memilih jenis terjemahan apa yang saya gunakan untuk teks ini. Jadi untuk teks ini saya telah memilih jenis terjemahan komunikatif. Kenapa saya memilih jenis terjemahan komunikatif? Kerana terjemahan komunikatif ialah satu bentuk komunikasi yang merujuk kepada hubungan penulis sumber dan pembaca sasaran yang melalui penterjemahan sebagai pengantaraan. Di dalam terjemahan ini, saya menemui beberapa fungsi bahasa. Yang pertama ialah leksikal. Sebagai contoh perkataan mu'asyirun, saya dapati terdapat dua makna untuk mu'asyirun, iaitu petunjuk dan indeks. Tetapi untuk terjemahan akhbar ekonomi ini, indeks merupakan perkataan yang paling sesuai untuk diterjemahkan dan digunakan dalam terjemahan ini. Yang kedua ialah klausa. Klausa ialah satu gabungan perkataan daripada leksikal sama ada dua atau tiga leksikal. Sebagai contoh perkataan al-iqtisadi al-amili yang bermaksud ekonomi global. Ekonomi global merupakan dua perkataan mufrad yang digabungkan menjadi satu istilah. Antara masalah yang saya hadapi ketika menterjemah ialah saya tidak biasa dengan istilah-istilah untuk diterjemahkan. Seperti akhbar kali ini, kami kena terjemahkan akhbar berkaitan ekonomi. Jadi saya tidak biasa dengan istilah ekonomi. Di samping itu, saya cenderung untuk menterjemah sesuatu dengan menggunakan jenis terjemahan harfiah. Akan tetapi, setelah saya menterjemah menggunakan harfiah, saya dapati ayat atau laras bahasa yang saya telah terjemahkan agak kurang tepat. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, saya telah mendapatkan pertolongan dan cara untuk menterjemah dengan betul. Pertama sekali, saya telah menggunakan bahan ilmiah seperti Google Terjemah, Reverso dan Kamus. Selain itu, saya akan menanyakan kepada kawan saya atau sesiapa saja yang mahir dengan istilah ekonomi untuk mendapatkan istilah yang betul. Sebagai contoh ayat as-sa'ah as-sabi'ah khamsah daqiqah bitawqit rintish, saya telah terjemahkan sebagai menjelang 7.05 minit GMT. GMT ialah Greenwich Mean Time. Saya telah menterjemahkan ayat tersebut dengan menggunakan Google Translate dan Reverso. Seterusnya, saya akan terjemahkan balik terjemahan kepada bahasa sumber. Sebagai contoh, perkataan ekonomi global.
Apabila saya terjemahkan balik ke dalam bahasa Arab, terjemahannya sama seperti teks sumber. Ini menunjukkan terjemahan yang saya lakukan ialah betul. Di samping itu, saya telah menggunakan imej Google untuk memastikan terjemahan yang saya lakukan itu wujud ataupun tidak. Seperti perkataan perdagangan niaga hadapan. Saya belum pernah dengar perkataan atau istilah tersebut. Jadi saya tidak pasti sama ada istilah tersebut wujud ataupun tidak. Oleh itu, saya telah menggunakan Google Image untuk meyakinkan lagi adakah terjemahan saya itu betul. Saya telah mencari istilah perdagangan niaga hadapan di imej Google dan ianya wujud. Ini bermaksud terjemahan yang saya lakukan ialah betul. Seterusnya, saya juga menggunakan kamus akhbar bahasa Arab. Ini kerana di dalam kamus tersebut terdapat istilah-istilah yang memang digunakan di dalam akhbar. Setelah saya selesai terjemah dan beberapa kali membaiki terjemahan saya, ada beberapa perkataan baru akan saya kumpul dan jadualkan perkataan tersebut agar dapat dijadikan rujukan untuk terjemahan yang akan datang. Ini merupakan hasil terjemahan akhbar ekonomi yang bertajuk Az-Zahabun Yartafa'u wa Tabata' fi At-Ta'afa Al-Iqtisadi, iaitu emas semakin meningkat dan pemulihan ekonomi semakin perlahan. Saya tidak meletakkan perkataan as-sa'ru iaitu harga di depan tajuk ini kerana saya ingin pembaca sasaran mempunyai ingin tahu bahawa apa yang meningkat di dalam emas itu, harga, berat atau apa-apa. Jadi saya telah menimbulkan perasaan ingin tahu pembaca sasaran untuk membaca akhbar ini. Okey. Untuk peringkat yang pertama, saya telah terjemahkan menggunakan transposisi iaitu ibdal. Seperti yang kita lihat, perkataan as-sulasa yang diterjemahkan kepada Selasa telah saya kedepankan kerana format akhbar bahasa sasaran iaitu akhbar bahasa Melayu kebiasaannya dimulakan dengan hari ataupun tarikh. Seterusnya, malazun aman telah saya terjemahkan kepada aset selamat. Jika diterjemahkan secara harfiah, ia dinamakan sebagai tempat yang selamat. Tetapi, emas merupakan salah satu aset kewangan. Jadi, saya telah terjemahkan sebagai aset selamat dan menggunakan uslub transposisi iaitu ibdal. Pada peringkat kedua, perkataan al-furwiyah telah saya terjemahkan sebagai mendadak iaitu segera dan menggunakan uslub harfiah. Seterusnya, as-sa'ah as-sabi'ah al-khamsah daqiqah bitawqit rimtish telah saya terjemahkan sebagai menjelang 7.05 GMT dan saya telah menggunakan uslub at-takafu iaitu persamaan. Peringkat yang seterusnya ialah at-ta'amilat al-ajilah telah saya terjemahkan kepada perdagangan niaga hadapan dan saya menggunakan uslub ibdal iaitu transposisi. Seterusnya ialah perkataan a'lan. Kalau a'lan ni diterjemahkan secara harfiah bermaksud mengumumkan, tetapi saya telah terjemahkan kepada mencatatkan agar perkataan tersebut dapat difahami oleh pembaca sasaran dengan lebih faham dan jelas lagi tentang apa yang dimaksudkan dalam akhbar tersebut. Yang kedua ialah al-iqtisadi al-alimi iaitu ekonomi global dan saya menggunakan teknik terjemahan harfiah. Seterusnya, perkataan mu'ashirun. Perkataan mu'ashirun
saya telah menggunakan uslub at-tasarruf, iaitu penyesuaian, kerana mu'asyirun ada dua maksud. Seperti di video hadapan tadi, saya telah menerangkan mu'asyirun terdapat dua maksud, iaitu indeks dan petunjuk. Jadi, saya telah menyesuaikan terjemahan saya dengan menggunakan dan memilih terjemahan indeks. Perenggan kedua terakhir, saya telah menggunakan teknik terjemahan secara harfiah, dan perenggan yang terakhir pula saya menggunakan teknik harfiah juga. Kalau anda perasan, setiap harga dolar telah saya tukarkan kepada ringgit Malaysia, tetapi di dalam kurungan agar pembaca sasaran lebih faham dan tahu nilai tersebut di dalam ringgit Malaysia, kerana pembaca sasaran ini adalah kerana telah terjemahkan kepada bahasa Melayu. Seterusnya, saya telah menjadualkan perkataan-perkataan baru, iaitu az-zahabun, iaitu emas, malazun aman, aset selamat, al-ma'dan, bahan galian atau logam, malaz, iaitu tempat berlindung, al-furiyah, serta-merta segera cepat, habatun, merosot menurun, at-ta'amilat al-ajilah, perdagangan niaga hadapan, al-iqtisadi al-alimi, ekonomi global, mu'asyirun, indeks ataupun petunjuk. Itu sahaja penerangan saya tentang perjalanan terjemahan saya pada kali ini. Yang penting kita kena rajin dan sentiasa membaca untuk mendapatkan hasil terjemahan yang berkualiti. Sekian, terima kasih.